Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat meneruskan kembali sesi PDPR online pada kali ini. Insya-Allah kita akan teruskan dengan pembelajaran yang seterusnya bagi minggu yang ke-19 ya. Okey, kita akan teruskan bagi subjek sirah tahun 3 yang akan disampaikan oleh saya sendiri iaitu Ustazah Arina. Baik, sebelum tu kita membaca doa belajar sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Baik, teruskan dengan selawat terhadap junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Okay. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, untuk pembelajaran yang seterusnya pada kali ini kita akan masuk bagi tajuk unit 2 iaitu pergaulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat. Secara ringkasnya kita akan tengok, kamu semua akan tengok kisah secara ringkas. Okey, saya ringkaskan sebelum kita masuk kepada muka surat 30 nanti muka surat di buku teks. Okey. Kita tengok pergaulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat baginda. Yang pertama, baginda sallallahu alaihi wasallam. Okay, kita tengok yang pertama. Baginda sallallahu alaihi wasallam sangat menghargai pendapat sahabat-sahabat baginda. Okay, baginda seorang yang meraihkan pendapat sahabat-sahabat baginda. Baginda sentiasa mendengar pendapat yang dikeluarkan, yang diberikan oleh sahabat-sahabat baginda. Sebelum ni kita ada baca tentang kisah di peperangan Khandaq. Ingat lagi tak kelas? Pada muka surat 29 yang mana kisah tentang seorang sahabat baginda bernama siapa? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Yang mana kisah dalam peperangan Khandaq tu Salman Al-Farisi mengutarakan pendapat beliau untuk menggali parit yang mana menggali parit di semasa peperangan Khandaq. Jadi pendapat tersebut telah diraihkan, telah diterima oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya yang kedua kita tengok baik pergaulan. Baginda merupakan seorang yang baik pergaulan terhadap sahabat-sahabat baginda. Yang ketiga. Baik, kita tengok yang ketiga, baginda seorang yang lemah lembut. Baginda sangat berlemah lembut dalam membicarakan sesuatu hal, dalam berkomunikasi terhadap sesama manusia. Baginda sangat bersopan santun, lemah lembut. Yang keempat, kita tengok yang keempat, kisah Al-Hubab bin Al-Munzir dalam peperangan Badar. Kisah Al-Hubab bin Al-Munzir ni dalam peperangan Badar, yang mana kisahnya, nak tahu kisah dia, kita tengok muka surat 30. Dalam kisah Al-Hubab ni lah terserlahnya kepribadian baginda sallallahu alaihi wasallam dalam meraihkan, dalam menghargai pendapat sahabat-sahabat baginda. Okay, kita tengok muka surat 30. Baik, kita baca sama-sama kelas. Okay, semua murid buka muka surat 30. Okay, ini ini dikisahkan dalam muka surat ni dikisahkan tentang Al-Hubab bin Al-Munzir dalam kisah beliau dalam peperangan Badar. Kita tengok perenggan yang pertama. Baca sama-sama ya. Semasa peperangan Badar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada mulanya mengambil keputusan untuk berkhemah di kawasan yang mempunyai mata air.
mata air tersebut adalah tempat yang awal ditemui dalam perjalanan dari Madinah. Seorang sahabat yang bernama Al-Hubab bin Al-Munzir bertemu Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Wahai Nabi Allah, adakah tempat ini Tuan pilih kerana hilah perang ataupun arahan daripada Allah yang tidak boleh ditukar lagi?" Okay, kemudian baginda menjawab apa dia? Baginda bersabda, "Sebenarnya ini hanyalah pendapatku dan hilah di dalam peperangan sahaja," jawab Nabi Muhammad SAW. Lalu Al-Hubab memberikan pendapatnya kepada Nabi Muhammad SAW supaya khemah itu didirikan di hadapan punca air tersebut. Oleh itu, tentera Islam mempunyai bekalan air yang cukup dan tentera musuh tidak dapat air tersebut. Seterusnya kita tengok perenggan yang terakhir. Nabi Muhammad SAW bersetuju dengan cadangan Al-Hubab lalu mengarahkan tentera-tentera Islam bergerak ke hadapan daripada tempat mata air. Akhirnya tentera Islam mendapat kemenangan. Walaupun Al-Hubab seorang tentera biasa, perancangannya yang baik membolehkan tentera Islam dapat mengalahkan musuh. Nabi Muhammad SAW menghargai apa juga pendapat daripada sahabat-sahabat baginda. Okay, secara ringkasnya, okay, dalam cerita ini menunjukkan bahawa sifat baginda SAW seorang yang sangat menghargai apa juga pendapat daripada sahabat-sahabat baginda SAW. Okey, faham kelas? Jadi yang pertama kita kena ingat, yang pertama kisah peperangan Khandaq, iaitu sahabat baginda yang bernama Salman Al-Farisi, untuk yang mana baginda SAW menerima pendapat untuk menggali parit. Okay. Yang kedua, kisah peperangan Badar yang kita baca tadi, yang kita baca dalam surat 30 ni, kisah peperangan Badar yang mana sahabat baginda bernama Al-Hubab bin Al-Munzir menyatakan pendapat untuk mendirikan kemah yang berada di hadapan punca air. Tetapi ada sikap sahabat baginda dahulu, sikap sahabat baginda yang mana bertanya dahulu kepada baginda SAW, adakah tempat ini Tuan pilih kerana hilah perang ataupun arahan daripada Allah yang tidak boleh ditukar lagi? Itu soalan daripada sahabat baginda. Itu pun merupakan sifat yang baik daripada sahabat baginda SAW, daripada Al-Hubab. Kemudian apabila baginda SAW menerangkan menjelaskan kepada sahabat kepada Al-Hubab, jadi di situ menunjukkan bahawa baginda juga merupakan seorang yang berlemah lembut dalam memberi respon kepada sahabat baginda. Okay, baginda sangat berbuka hati untuk menerangkan semula kepada sahabat baginda, iaitu Al-Hubab. Okay, seterusnya apabila setelah sahabat baginda menjelaskan pendapat beliau tentang mendirikan kemah di mata air, jadi baginda dengan terbuka hati menerima pendapat Al-Hubab. Itu adalah contoh peribadi yang sangat mulia. Baik, kita teruskan dengan sifat mulia Nabi Muhammad SAW ketika bergaul. Nota ni kamu boleh tengok di muka surat 31 di dalam buku teks. Jadi Ustazah terangkan di sini. Kita tengok yang pertama. Sifat mulia baginda SAW ketika bergaul adalah memuliakan orang lain. Macam kita tengok tadi, baginda sangat memuliakan Al-Hubab. Apabila Hubab bertanya, baginda menjawab dengan baik. Jadi di sini menerangkan tentang sifat Rasulullah SAW dalam memuliakan orang lain. Yang kedua, baginda SAW jujur dalam berbicara. Yang ketiga, baginda juga menerima pendapat orang lain. Kisah di peperangan Khandaq dan juga kisah
di peperangan Badar. Baginda sangat berbuka hati untuk menerima pendapat orang lain. Yang keempat, merendahkan diri. Nabi Muhammad SAW merendahkan diri bagi baginda. Yang kelima, baginda SAW berlapang dada. Seterusnya, baginda SAW tidak memalukan orang. Seterusnya, baginda SAW tidak memotong percakapan orang. Ini adalah salah satu contoh yang baik apabila kamu bercakap dengan sesiapa, sama ada kawan, terutama lebih khusus lagi terhadap guru kamu, kamu tidak memotong percakapan orang. Itu adalah contoh terbaik sifat mulia dalam bergaul terhadap orang lain. Seterusnya, berkata baik. Dan terakhir, memanggil dengan panggilan yang baik. Yang ni kamu kena praktikkan terhadap rakan-rakan kamu. Kamu boleh panggil dengan kawan-kawan kamu dengan panggilan yang baik. Okay, itu saja untuk kelas hari ini. InsyaAllah kita akan teruskan dengan pembelajaran yang seterusnya pada minggu yang seterusnya. Okay. Sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.